Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Syukur kita pada Allah dipilihnya kita di kalangan ramai-ramai untuk hadir salat berjamaah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja memakmurkan akan rumah-rumah Allah oleh orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fadhi. Sesungguhnya salat berjamaah menyamai 25 kali salat bersendirian. Ulama ada menyebut berdasarkan hadis faedah berjemaah dalam solat, antaranya al-'itq wan najat minan nar, bebas dan selamat daripada neraka tempat azab. As-salamatu minan nifaq, solat berjemaah menyebabkan pelakunya selamat daripada sifat nifaq. Qabulus salah, salah diterima. Maghfiratuz dzunub, keampunan terhadap dosa-dosa. Al-ajrul azim, ganjaran besar. Daf'ul wasawis wal hifdzu minasyaitan, untuk menolak was-was dan juga penjagaan daripada gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus bagi hidayat, taufik kepada kita sehingga dapat kita jaga solat berjamaah ni sehingga ke akhir hayat kita. Insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Malam ni masalah yang ke-148. Berkenaan dengan tidak makruh menjadi imam jika ia hanya dibenci oleh separuh bilangan jemaah. Pada kuliah yang lalu telah disebut makruh menjadi imam orang yang tidak disukai oleh para makmum yang ramai. Bila yang tak suka itu ramai, maka makruh dia jadi imam. Tetapi kalaulah yang tak menyukai dia jadi imam itu hanya separuh dan kurang, maka tak makruh. Kalau ramai yang tak suka, makruh. Tetapi kalau hanya separuh ataupun kurang daripada separuh, tidak makruh dia menjadi imam. Tersebut di dalam syarah Al-Muhadzab, kata pengarang, apa
pengarang kitab Syarah Muhadzab sebut, maka jika ia hanya tidak disukai, yakni dibenci, separuh sahaja daripada bilangan jamaah itu. Kalau datang berjamaah 20 orang, 10 orang benci, 10 orang suka. Atau kurang sedikit daripada demikian, 20 orang berjamaah, 3 orang tak suka. 17 lagi suka. Maka ia tidaklah makruh menjadi imam. Pun begitu diriwayatkan oleh Al-Qadhi At-Tabari, seperti mana tersebut di dalam kitab Al-Jawahir, daripada nas Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia Imam Syafi'i, jika ia menjadi imam kepada satu kaum, satu jamaah, dan ada pada kalangan mereka orang yang benci kepadanya, di kalangan makmum ada yang tak suka, dia jadi imam, maka kami, kata Imam Asy-Syafi'i, makruhkan baginya yang demikian itu, yakni menjadi imam. Ada orang tak suka, tak payahlah jadi imam. Kedepankanlah imam yang disukai oleh jamaah. Dan yang afdal baginya bahawa janganlah ia menjadi imam mereka. Ini jika mereka bencikannya kerana alasan syar'i. Kenapa ada orang tak suka dia jadi imam? Kalaulah alasannya alasan syar'i, maka makruh dia jadi imam. Afdal dia tak jadi imam. Apa contoh alasan syar'i? Seperti ia seorang yang zalim. Orang tak suka kat dia sebab dia zalim. Menganiaya orang, menindas orang. Atau seorang yang hendak mengalahkan imamah, yakni ketua atau raja yang sah. Dah ada dah ketua yang sah pelantikannya, dia nak mengalahkan ketua tersebut, nak angkat diri dia. Kerana tu orang tak suka, maka afdalnya dia tak payahlah jadi imam. Atau seorang yang tidak menjaga dirinya daripada najis. Tengok kat badan dia, kat pakaian dia, ada najis. Kerana tu orang tak suka dia jadi imam. Ini alasan syar'i. Atau mencari kehidupan dari sumber yang hina. Selain jadi imam, dia mencari pendapatan dengan sumber yang hina. Atau seorang atau suka bergaul dengan orang-orang yang zalim. Dia tak zalim tapi kawan dia semuanya orang-orang zalim. Atau orang fasik, dia tak fasik tapi berkawan dengan orang-orang yang terlibat dengan maksiat, dengan dosa. Kerana tu orang tak suka. Ini alasan syar'i, munasabah. Maka afdal orang lain yang jadi imam. Atau ia meninggalkan segala sunat hayat di dalam sembahyang. Antara sunat hayat, lepas Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah, dia tak baca surah. Baik. Antara sunat hayat, takbir intiqalat. Antara sunat hayat, tinggikan takbir. Lafaz takbir dengan kuat. Jadi dia meninggalkan sunat-sunat hayat. Itu alasan makmum tak suka dia jadi imam. Maka munasabahlah alasan tu, maka makruh dia jadi imam.
Dan jika mereka bencikannya bukan kerana alasan syar'i, maka ia tidak dimakruhkan menjadi imam. Sebab apa tak suka dia jadi imam? Sebab dia miskin. Sebab apa tak suka dia jadi imam? Sebab dia tak handsome. Sebab apa tak suka dia jadi imam? Sebab dia muda. Ataupun sebab dia tua. Ini semua bukan alasan syar'i. Maka tak tercela dia jadi imam. Teruskan jadi imam. Yang tercela itu atas mereka yang membencinya. Benci, tak suka dengan alasan yang tidak munasabah. Dan patut diingatkan bahawa hukum makruh itu tertentu bagi imam sahaja. Bila tu imam tu, orang tak suka dia disebabkan alasan syar'i, yang makruh adalah tu imam tu. Tu imam tu makruh dia jadi imam. Adapun makmumnya makruh tak semayang di belakang imam tu? Tak. Tak makruh makmum semayang di belakang imam yang tak disukai oleh makmum. Habis. Itu masalah ke 148. Baik. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita usahalah untuk perbaiki diri kita agar keadaan kita makin hari makin baik. Makin hari makin elok. Baiki dengan belajar, sehingga kehidupan kita, ibadat kita makin baik, makin elok. Allah tak akan ubah keadaan kita sehingga kita sendiri berusaha untuk ubah. Daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada tahap yang lebih baik. Orang yang keadaan dia sama hari ni macam semalam, kata Imam Ghazali, dia dalam bahaya. Dalam bahaya. Tak ada perubahan ke arah kebaikan. Dalam bahaya. Sama semalam. Orang yang keadaan hari ni lebih teruk daripada semalam, dia orang yang malang. Lebih teruk, lebih dahsyat. Orang yang terbaik adalah hari ni lebih baik daripada semalam. Sentiasa ada peningkatan, ada perubahan, ada penambahbaikan. Kita kena usaha. Seterusnya 149. Sunat menyuruh seorang memanggil imam yang tetap ke masjidnya. Sesengah masjid surau dia ada tu imam tetap. Kalau kat musalla tak adalah imam tetap. Siapa ada dia lah jadi imam. Tapi masjid surau biasanya ada imam tetap. Jadi jika hadir satu jamaah kepada sebuah masjid yang ada baginya imam yang tetap, dan pada waktu hendak didirikan sembahyang, azan dah dikumandangkan, solat qabliyah dah selesai, nak dirikan solat berjamaah, tu imam tak tiba-tiba, tak muncul-muncul, tak sampai-sampai lagi. Ia tidak hadir. Tu imam tak hadir. Kemana? Ke masjidnya. Maka disunatkan kepada mereka bahawa menghantarkan seseorang daripada mereka untuk menjemput supaya ia hadir mengimamkan sembahyang jamaah. Zaman sekarang ada telefon lah Tok Imam. Tu kalaulah Tok Imam ada kat rumah. Kalau Tok Imam tak ada kat rumah, berada di luar kawasan urusan kerja dan seumpamanya, atau Tok Imam ada kat rumah sakit,
Dan kalau takut luput waktu sembahyang, maka disunatkan seorang yang lain mengimamkan sembahyang mereka. Imam tak datang, maka di kalangan makmum hendaklah satu orang naik jadi imam, gantikan imam yang tak dapat hadir tu. Dan berkata Imam Nawawi, jika takut menimbulkan fitnah, nak tolak, nak apa? Satu orang di kalangan makmum nak naik jadi imam menggantikan imam yang tak dapat hadir ni, takut. Takut timbul fitnah. Maka hendaklah masing-masing sembahyang bersendirian. Tunggu Tok Imam tak datang. Nak naik imam takut. Masjid besar. Maka sembahyang sendirilah. Dan disunatkan kepada mereka sekiranya imam hadir, masing-masing sembahyang sendiri. Tiba-tiba Tok Imam datang. Lewat. Dah berlalu 20 minit baru Tok Imam datang. Disunatkan bagi mereka mengulangi sembahyang mereka dengan berjamaah sertanya serta imam. Ini kalau kita tak ada kekalutan, tak ada sebarang kesibukan. I'adah solah ni dituntut. Kita dah solah dah. Kemudian kita dituntut ulangi balik solah yang telah kita kerjakan. Apa hukum? Ulang balik solah yang telah kita lakukan, sunat hukumnya. Satu masa Nabi SAW selesai solah berjamaah dengan sahabat. Nabi toleh belakang, tengok ada dua orang duduk kat belakang saf, tak menyertai solah berjamaah dengan Nabi. Sembahyang subuh masa tu. Nabi pun panggil. Bila Nabi panggil mereka berdua, mereka dalam keadaan gemetar, dalam keadaan ketakutan, menggigil, dipanggil Nabi. Nabi tanya, kenapa tak ikut solat berjemaah? Dia kata, kami dah solat kat rumah. Kami dah solat kat rumah dengan sangkaan solat berjemaah di masjid dah selesai. Bila kami datang, tengok jemaah sedang berjalan. Oleh kerana kami dah solat, kami taklah solat lagi. Tunggu je lah. Nabi kata, jangan kamu ulangi lagi. Bila kamu dah solat di rumah kamu, kemudian bila kamu datang ke masjid, kamu dapati solat berjamaah sedang dilaksanakan, sertailah solat berjamaah. Bagi kamu, pahala sunat. Solat yang kita lakukan secara bersendirian, itulah yang fardu. Solat yang sama kita ulang balik secara berjamaah, dia jadi nafil. Kalau kita sembahyang kali pertama tadi, bersendirian, dapat 1 pahala. Bila kita ulang balik secara berjamaah, dapat pahala 25, 27. Ataupun jemaah pertama, kita sembahyang yang pertama tu berjemaah tapi jemaah dia kecil. Kita datang ke masjid, kita ulang balik sembahyang yang telah kita lakukan tadi, tapi jemaah dia lebih besar. Lebih ramai. Maka fadilat dia lebih besar. Lebih ramai jemaah, maka lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum ulang balik solat yang telah kita lakukan sunat. Tapi dengan 14 syarat. 1. Solat yang kita ulang itu adalah solat fardu ataupun solat nafil yang disyariatkan berjemaah. Solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Solat sunat yang disyariatkan berjemaah seperti sembahyang 2 hari raya, sembahyang gerhana, sembahyang istisqa. Ini sembahyang sunat tapi digalakkan berjemaah. Yang kedua syaratnya,
sembahyang yang kita ulang tu adalah sembahyang tunai, bukan sembahyang qadha. Sembahyang qadha tak disunatkan kita ulang. Sembahyang tunai. Dah sembahyang dah maghrib tadi. Seorang diri kat rumah. Datang ke masjid, datang surau, jemaah baru nak mula ataupun sedang berlangsung. Kita sertai solat berjemaah. Kita ulang balik. Sembahyangnya tunai, masih dalam waktu. Yang ketiga, sembahyang yang pertama tu sah, maka sunat kita ulang balik. Kalau sembahyang yang pertama tu tak sah, tak disunat ulang. So, yang diperintahkan adalah kita ulang balik. Sebab apa? Kena ulang sebab yang pertama tu tak sah. Bila tak sah, macam kita tak solat. Kenapa yang pertama tak sah? Mungkin solat dalam keadaan tanpa wuduk. Mungkin solat dalam keadaan tak tutup aurat dengan sempurna. Mungkin solat tak cukup rakaat. Jadi sembahyang yang pertama kalau tak sah, maka kena ulang balik. Hukum ulang balik tu bukan sunat, wajib. Sunat ulang bila? Bila sembahyang pertama tu dah sah dah. Cukup syarat, cukup rukun. Maka sunat ulang balik. Bukan seorang diri, berjemaah. Sunat ulang balik, bukan seorang diri tapi berjemaah. Yang keempat, sunat ulang balik tu, ulang itu sekali je. Ulang tu sekali je. Tadi sembahyang sendiri, datang surau, ulang balik berjemaah. Sebab apa? Datang surau, baru nak mula sembahyang jemaah. Kita ulang. Tak boleh kita ulang kali yang berikutnya. Dah selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi jemaah datang ni, yang kedua. Jemaah ni, tu imam dia, orang alim besar. Sunat ulang? Tak sunat lah. Sunat ulang sekali sahaja. Yang kelima, dia berniat dengan solat yang dia ulang tu niat fardu juga. Walaupun dah tadi dah sembahyang maghrib seorang diri kat rumah. Datang ke surau. Kat surau orang baru nak mula sembahyang maghrib. Dia niat. Dalam sembahyang maghrib berjemaah kat surau ni, niat dia niat fardu. Sahaja aku solat fardu maghrib. Walaupun tadi dah solat fardu maghrib. Tapi yang akan jadi fardu adalah yang pertama tadi. Kat rumah seorang diri. Yang ni hanya jadi sunat. Walaupun jadi sunat, niat tetap kena niat fardu. Yang keenam, dia kena i'tiqad sembahyang yang dia ulang ni, dia akan jadi nafil. Walaupun niat dia fardu. Akan jadi sunat. Yang ketujuh syaratnya keseluruhan. Solat tadi dia ulang secara berjemaah. Bukan ulang seorang diri. Bukan ulang seorang diri. Kena ulang secara berjemaah. Keseluruhan solat tu. Daripada awal takbiratul ihram sehingga salam. Semuanya dilakukan secara berjemaah. Yang diulang. Ini syarat di sisi Imam Ramli. Adapun di sisi Hafiz Ibnu Hajar. Walaupun dia hanya dapat sebahagian daripada solat tadi secara berjemaah. Juga disunatkan diulang. Dia dah sembahyang kat rumah maghrib. Datang surau. Dekat surau orang tengah sembahyang maghrib. Baru rakaat yang kedua. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga. Berarti dia masbuk lah. Masbuk satu rakaat. Sunat atau tidak diulang? Kalau ikut Imam Ramli tadi, tak sunat. Diulang. Sunat di sisi Imam Ramli bila didapat daripada awal sampai salam. Tapi di sisi Hafiz Ibn Hajar, walaupun sembahyang berjemaah, yang diulang tu dia hanya dapat sebahagian daripada keseluruhan solat tu pun boleh. Tak syarat semua. Dapat sebahagian pun dah memadai untuk dia ulang. Baik. Yang ke-8 sunat ulang tu bila satu rakaat. Katalah dia ulang tu di akhir waktu. Dia sembahyang sendiri awal waktu. Sembahyang sendiri. Tunggu tu imam tak datang. Imam Nawawi kata kalau imam tak datang, nak naik jadi imam takut fitnah, sembahyang sendiri. Dia pun sembahyang sendiri. Antara maghrib dan isyak pendek je. Waktu je. Lepas sembahyang sendiri dia habiskan. Wirid-wirid. Tiba-tiba dekat-dekat dengan isyak, tu imam datang.
Tok Imam baru nak semayang apa? Nak semayang maghrib. Maka sunat bagi yang dah solat maghrib seorang diri tadi, ulang balik semayang maghrib bersama dengan imam. Walaupun dapat satu rakaat dalam waktu. Sunat. Ulang balik. Apatah lagi dapat keseluruhan dalam waktu. Baik. Kalaulah yang jadi imam dalam sembahyang ulang tu, kalaulah yang jadi imam tu, Tok Imam dia dah semayang dah. Tok Imam dah semayang kat rumah. Tok Imam dah semayang kat rumah. Semayang maghrib 3 rakaat. Lepas semayang, dia datang surau. Tengok orang surau tak semayang lagi. Maka dia disunatkan ulang. Tok makmum, itulah solat yang pertama. Makmum, itu adalah solat yang kedua. Maka bila imam itu solat dia diulang, dia ulang solat dia, maka wajib dia niat menjadi imam. Wajib niat jadi imam. Tok imam ni dia tak wajib niat jadi imam. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah, Allahu akbar, jadi imam. Makmum belakang dia, saja aku sembahyang fardu maghrib ikut imam. Sembahyang makmum sah, dapat fadilah berjemaah. Sembahyang tok imam sah, tapi tak dapat fadilah berjemaah. Sebab tok imam tak niat jadi imam. Tak wajib tok imam niat jadi imam. Tak wajib imam niat berjemaah. Kecuali ada beberapa tempat. Salah satunya ni, sembahyang yang diulang. Bila tok imam tu sembahyang dia adalah kali kedua dia ulang. Kali pertama sembahyang sendiri, kali kedua dia ulang dia jadi imam, maka dalam takbiratul ihram dia kena niat menjadi imam. Sahaja aku solat fardu maghrib menjadi imam. Bukan sunat niat, wajib dia niat. Baik. Kemudian syaratnya lagi, dia ulang solat itu bersama tok imam yang mana harus ulang solatnya. Maksudnya apa? Mazhab Hanafi tak boleh sembahyang ulang. Dah sembahyang sekali dah. Hanafi. Jadi kita nak solat ulang ni adalah bersama dengan orang yang berpendapat i'adah solat ni hukumnya harus. Kemudian solat yang diulang ini bukanlah solat jenazah. Solat jenazah sekali je lah. Dah semayang, dah lah. Tak disunat ulang. Baik, itulah antara syarat-syarat yang mana bila cukup syarat ni sunat solat diulang. Baik. Masalah yang seterusnya 150. Tidak makruh makmum yang dibenci oleh ahli masjid hadir sembahyang di masjid. Orang ni macam-macam. Kadang yang dibenci tu imam, kadang yang dibenci tu adalah makmum. Ada orang tak suka makmum ni datang. Orang ni datang, dia tak suka. Jadi bila orang tak suka dia datang, solat berjemaah di masjid di surau, makruh ke dia datang? Kalau macam imam ni, kalau orang tak suka dia jadi imam, maka makruh dia jadi imam. Kalau ada orang yang mana orang tak suka, bukan dia jadi imam, orang tak suka dia datang masjid. Orang tak suka dia datang surau, orang tak suka dia datang berjemaah. Apakah makruh dia datang berjemaah? Tidak. Telah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa seorang makmum yang dibenci oleh ahli masjid,
Tidaklah makruh ia menghadiri sembahyang jemaah bersama-sama ahli masjid itu. Dia pun nak dapat fadilat berlipat kali ganda. Demikianlah diterangkan masalah ini oleh pengarang kitab Asy-Syamil dan juga At-Tatimmah. Masalah 151. Orang kadang tak suka sebab apa dia? Bau badan dia. Sebab bau mulut dia. Jadi kalaulah orang tak suka kita, maka kita hendaklah tengok apa perkara menyebabkan orang tak suka kita. Jadi jangan kita buat perkara tu. Kita hendaklah hilangkan perkara tu daripada diri kita sehingga orang tak benci kita. Nabi kata siapa yang makan bawang, jangan dia hampiri masjid aku ini, kata Nabi. Yelah sebab apa? Nabi kata kerana malaikat rasa terganggu dengan bau busuk yang keluar daripada mulutnya. Bawang mentah, bila kita makan, bawang dibusuk. Jadi kalau kita tak bercakap pun, dalam solat kita perlu buat bacaan. Baca Fatihah, takbir. Jadi bila kita baca, kita takbir, kita bernafas, dia mengeluarkan bau yang mengganggu ketenteraman orang yang berada di sebelah kita. Jadi sebab tu orang tak suka kita, maka betul lah Nabi kata bersihkan dulu. Jangan dia datang ke masjid sehingga dia hilangkan dulu bau busuk tu. Busuk gigi, miswak dan seumpamanya. Samalah dengan perkara-perkara yang lain yang kita buat menyebabkan ada bau pada kita yang orang tak selesa. Sebab tu orang tak suka kita datang. Maka kita hendaklah hilangkan perkara tu daripada kita sehingga benci orang pada kita tu tak ada. Kadang kita datang dalam keadaan tak bersihkan badan kita daripada bau. Mandilah dulu. Pakai pakaian yang kemas, yang bersih. Yang menyebabkan orang tak rasa tak selesa tu terhadap kita. Tapi kalau dia datang juga tak makruh pun. Hukum berimamkan orang yang mengikut imam yang lain. Tidak sah sembahyang seorang makmum yang berimamkan orang lain. Tidak sah sembahyang seorang makmum yang berimamkan orang lain. Dalam solat berjemaah ni boleh ada satu imam ya. Orang yang naik jadi imam tu orang yang kita tak suka. Maka kita tak nak jadikan dia imam, kita jadikan salah seorang daripada makmum tu sebagai imam kita. Tak boleh, tak sah. Dalam satu solat berjemaah ada satu orang imam je. Makmum tak boleh jadi imam. Tak boleh kita jadikan makmum sebagai imam. Dan orang yang tidak terkaya sembahyangnya daripada qadha, seperti orang bermukim bukan musafir yang bertayamum. Ada orang solah dia kena ulang balik. Dia solah semata-mata kerana menghormati waktu. Orang yang solat dalam keadaan tanpa wuduk dan tanpa tayamum contohnya. Dia solat hanya menghormati waktu. Bila solat semata-mata menghormati waktu, nanti solat tu kena qada balik bila dia jumpa salah satu daripada alat taharah. Jumpa tayamum ke, jumpa wuduk ke, dia kena ulang balik. Jadi bila solat dia kena ulang, tak boleh semua kita jadikan dia sebagai imam. Orang yang kena ulang balik solat. Begitu juga dengan orang yang dia solat dengan tayamum tetapi dia bukan musafir. Kalau musafir, air tak ada, dia pun tayamum. Jadi solat yang dilakukan dalam safar dia dengan tayamum kerana tidak ada air, tak perlu ulang untuk musafir. Tapi kalau orang yang tak musafir macam kita ni, duduk kat rumah, duduk kat kampung halaman kita, tiba-tiba air tak ada, kita solat dengan tayamum.
Biasanya air ada, tapi hari tu air tak ada. Kita pun solat dengan tayamum, solat kita kena ulang balik. Solat kita kena ulang balik bila kita dapat air. Jadi kita tak boleh jadikan salah seorang daripada kita yang statusnya sama sebagai imam. Orang yang tidak terkaya sembahyangnya daripada qada, mana kena ulang balik. Tak boleh dia jadi imam. Berimamkan orang yang boleh mempelajari Fatihah tetapi ia tidak mempelajarinya. Lalu sembahyang ia kerana hormat waktu. Orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Dah berapa hari masuk Islam? Oh, dah seminggu lah. Sepatutnya seminggu ni Fatihah dah boleh hafal. Tapi atas kecuaian dia, dia tak hafal-hafal Fatihah. Tiba-tiba waktu solat, dia naik jadi imam. Fatihah tak hafal. Maka solat dia ni, kita tak boleh jadikan dia sebagai imam. Tak boleh. Jadi, walaupun dia tak hafal Fatihah, tetap dia kena solat. Solat apa? Solat menghormati waktu. Nanti bila dia dah hafal surah Fatihah, dia dah hafal rukun qauli, dia dah hafal, dia kena ulang balik solat yang dia telah lakukan dalam keadaan tak baca surah Fatihah sebab tak hafal. Kenapa tak hafal? Sebab malas. Sebab menangguh-nangguhkan, melengah-lengahkan. Tapi kalau seseorang tu baru masuk Islam, baru sangat. Ni, masuk Islam 2 minit sebelum masuk sebelum masuk waktu maghrib dia masuk Islam. 2 minit nak hafal surah Fatihah memang tak tak sempat. Maka dia sembahyang maghrib dalam keadaan tak baca Fatihah, maka sembahyang dia tak perlu qada. Sebab apa? Dia tidak mendapat masa yang cukup untuk hafal. Ada pun orang dah sebulan, dah setahun dah masuk Islam tapi Fatihah tak hafal lagi. Itu kecuaian dia. Dan bila masuk waktu solat, dia tetap kena solat. Tapi solat tu dia kena ulang balik bila dia dah hafal Fatihah nanti. Solat tu tak memadai, tak mengayakan daripada ulang, daripada qada. Dan orang yang sembahyang tak berpakaian. Katalah, tak tahulah, tak pernah berlaku kot. Tok Imam tak ada pakaian untuk tutup aurat. Jadi tak boleh kita jadikan dia, orang yang tak ada pakaian untuk tutup aurat ni, tak boleh kita jadikan dia sebagai imam. Orang yang sembahyang yang terikat kepada sebatang kayu, jika kita katakan wajib atas mereka mengulangi sembahyang. Jadi orang yang sembahyang tanpa menutup aurat ni, dia kena ulang balik solat dia. Jadi bila dia kena ulang balik solat dia, tak bolehlah kita jadikan dia sebagai imam. Begitu juga orang yang diikat di batang kayu ke, di tiang rumah ke, di tiang elektrik ke. Jadi menyebabkan dia tak boleh nak hadap kiblat ketika solat. Menyebabkan dia tak boleh nak rukuk, sujud dengan dan kita pula berpendapat, kalaulah kita berpendapat dengan pendapat yang mengatakan orang yang macam tu dia kena ulang balik solat dia bila dia dilepaskan. Maka oleh kerana dia kena ulang balik, kita tak boleh jadikan dia sebagai imam. Orang yang boleh jadi imam ini adalah orang yang solat dia tak perlu qada, tak perlu ulang balik. Dia solat tu kira sah. Orang yang macam ni yang boleh kita jadikan sebagai imam. Dan jika berimam ia dengan salah seorang yang mana ia seperti hal mereka itu, tidaklah sah sembahyangnya mengikut qaul, yakni pendapat yang sahih. Jadikan mereka sebagai imam, padahal sembahyang dia kena qada balik. Sembahyang kita tak sah. Bersalahan masalah ikutan orang ummi dengan ummi sepertinya, maka sahlah sembahyangnya makmum yang ummi itu. Makmum yang ummi, imam yang ummi. Imam yang ummi ni makna asal adalah tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tu makna ummi dari sudut bahasa. Tapi di sini maksud ummi adalah orang yang tak pandai baca Fatihah dengan betul. Bacaan dia tu sebutannya tak betul sehingga merosakkan makna atau mengubah makna ataupun menghilangkan makna.
Mustaqim dibaca muttaqim. Muttaqim. Mustaqim jalan yang lurus. Muttaqim tak ada makna. Alhamdu segala puji. Alhamdu makna apa? Alhamdu. Makna gendang. Jadi rosak makna. Jadi ini dipanggil ummi. Orang yang bacaan Fatihahnya salah. Sehingga menghilangkan makna atau merosak makna. Ini dipanggil ummi. Walaupun dia boleh baca buku. Walaupun dia boleh mengarang kitab. Tapi bacaan Fatihahnya tak betul, ini dipanggil ummi. Jadi orang yang bacaan Fatihah dia tak betul, tak boleh jadi imam. Okay. Tak boleh jadi imam. Tapi kalaulah di kalangan makmum tu semua ummi belaka. Semuanya Fatihahnya tak betul. Maka boleh makmum ummi ikut imam yang ummi. Yang tak boleh ni makmum qari. Makmum Fatihahnya betul. Imam Fatihahnya tak betul. Ni tak boleh. Imam ummi, makmum qari tak boleh. Tapi kalau imam ummi, makmum juga ummi, boleh. Kemudian masalah seterusnya 152, berimamkan kanak-kanak pada sembahyang Jumaat. Wallahu a'lam. Kita sambung kuliah seterusnya. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang terbaik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita tutup majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.